Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, dihormati nazir masjid, dihormati imam-imam, haji kos masjid, ketua-ketua masyarakat di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua sihat. Jadi alhamdulillah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah himpun kita semua untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi bila Allah sayang, dia pilih kita untuk duduk majlis ilmu. Dan bila Allah sayang, dia pilih kita untuk menyebut nama dia, mendengar nama dia. Jadi dapat menyebut, dapat mendengar nama Allah walaupun sekali dalam hidup ini, satu kurnia dan nikmat Allah yang sangat besar. Jadi Allah yang sayang kita, dia yang bawa kita duduk di sini. Dalam Sahih Muslim, untuk majlis ilmu, Allah ampunkan dosa. Jadi dosa saya dan tuan-puan sekalian sedang diampunkan oleh Allah. Antara tanda baru mula dah rasa mengantuk, ada? Tu dosa kat mata dah nak keluar dah. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur banyak dosa, dia ni dah tidur dah. Jadi duduk majlis ilmu ni Allah sayang. Ada orang dalam dunia, mungkin dia Presiden Amerika, dah mati yang dulu-dulu, tapi mungkin dia ada kerajaan yang paling besar, mungkin dia memiliki pakaian yang paling mahal dalam dunia, mungkin ada kenderaan yang paling hebat dalam dunia, mungkin ada rumah yang paling besar dalam dunia, mungkin ada pengawal-pengawal yang ramai, paling hebat dalam dunia. Tapi kalau dia tak kenal Allah, dialah orang yang paling malang sekali. Untuk tu dalam kita ramai-ramai ni ada orang yang mungkin biasa-biasa, tapi dapat sebut nama Allah, ni orang kaya. Siapa dapat sebut nama Allah, ni orang kaya dunia akhirat. Miskin kaya dia, kulit putih, kulit hitam, keturunan mana pun, kalau dia sebut nama Allah, tu tanda dia kaya, tanda dia seorang yang kaya. Dalam satu kehidupan rumah tangga dalam hidup, dalam Ramadan yang kita tempuhi, siapa orang paling berjaya? Orang yang paling banyak sebut nama Allah dalam hidupnya. Orang yang makin kurang nama Allah disebut dalam hidup, itu tanda kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak kita sebut nama Allah, lebih bahagia hidup kita, lebih tenang. Lagi banyak nama Allah kita sebut, hati kita lagi tenang. Lagi kurang nama Allah kita sebut dalam keluarga, bersama isteri, anak-anak, tu tandanya keluarga kita semakin resah, semakin resah. Walaupun mungkin kita lengkap semua benda, tapi kalau tak sebut nama Allah, tanda kita tak bahagia, tak tenang. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hanya dengan mengingati Allah, hanya dengan ingat Allah, hati itu menjadi tenteram, menjadi tenang. Di orang-orang dulu bila menyebut nama Allah, mereka semakin sebut semakin tenang. Sebut nama Allah, makin sebut makin bahagia. Dengan nama Allah, makin dengar makin jatuh cinta. Makin dengar nama Allah, makin jatuh cinta. Makin sayang, makin jatuh cinta. Makin sebut nama Allah, makin rindu. Sebut nama Allah, makin rindu. Sebut nama Allah sampai tak boleh tidur waktu malam. Tidur pun pura-pura. Tidur sekejap, bangun malam, nangis depan Allah. Cari sudut-sudut, nyorok-nyorok malam-malam. Cari sudut-sudut, tak ada tangan. Mula nangis pada Allah. Ya Allah, ni hamba-Mu datang nak cakap terima kasih sebab jaga kami selama ni. Ya Allah, nak cakap terima kasih sebab dulu kami sesat, kami hidup dalam longkang, tak kenal Tuhan, tapi Engkau selamatkan kami, beri kami dapat kenal Engkau. Tuan-puan sekalian, kalau dulu hidup saya, kalau tak kenal Allah, saya tak tahu apa jadi dengan hidup saya sekarang. Tak tahu pada siapa nak doa, tak tahu pada siapa nak nangis, tak tahu apa jadi dengan hidup saya. Untuk itu tuan-puan sekalian, dapat kenal Allah ni satu kurnia, nikmat Allah yang besar. Untuk itu tuan-puan depan saya, mungkin tuan-puan sedar atau tak sedar, tapi tuan-puan depan saya ni orang yang Allah sangat sayang. Yang masuk ke iman dalam hati tuan-puan bukan mana-mana raja, bukan mana-mana orang alim, mufti, qadi. Yang masuk ke iman dalam hati tuan-puan ialah Allah. Allah yang masukkan. Sebab tangisan, doa, Allah suka doa Nabi SAW, para sahabat berjuang, Allah masuk ke iman dalam hati kita semua. Jadi yang masuk ke iman dalam hati tuan-puan ialah Allah. Yang masukkan siapa tuan-puan? Allah. Jadi Allah yang masukkan sebab dia sayang kita.
Dalam hadis Nabi SAW Sahih Muslim, dalam majlis ilmu ni ada 3 jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Dalam hadis tu kata, siapa duduk depan, rahmat Allah cepat pada dia. Siapa duduk depan, rahmat Allah cepat, rahmat cepat. Mungkin kalau lambat kahwin, jadi cepat kahwin. Siapa nak cepat kahwin duduk depan? Semua dah kahwin Mungkin doa patut lambat makbul, jadi cepat makbul. Kalau rezeki patut dapat 1,000, jadi 2,000. Mudah-mudahan kalau dapat daripada B, kalau pelajar boleh jadi A. Jadi masya-Allah, mai kita duduk dekat-dekat, rapat-rapat sikit, jauh-jauh sangat tu, lagi dekat lagi Allah suka. Dalam Sahih Muslim, bila kita duduk rapat-rapat, duduk depan-depan, Allah suka. Rahmat Allah cepat. Mai dekat-dekat ni, kan makcik-makcik ke depan kan seram kan. Baik yang laki-laki ke depan ke depan sikit pun boleh, janji nampak muka. Meja ni tinggi, mai dekat-dekat sikit. Orang yang hebat ni dia laju, pantas, cepat bergerak. Bila kita bergerak ke arah rahmat Allah cepat kat kita. Orang yang malu-malu, rahmat Allah dalam hadis ni kata malu-malu datang dalam hidup dia. Orang duduk depan ni dengan duduk belakang, beza dia langit dengan bumi, terutamanya lelaki lah. Dalam kajian sains, orang duduk depan ni dapat 65%. Siapa duduk belakang-belakang dapat 31%. Jadi kalau tuan pada anak-anak, suruh duduk depan-depan dalam kelas, suruh duduk depan-depan. Duduk depan ni Allah beri kefahaman berbeza. Duduk belakang ni dia jadi macam, kecuali yang uzur-uzur masya-Allah kan, yang kecil hati pula balik terus kan. Dia ada 3 jenis orang. Yang paling banyak duduk depan, lagi banyak rahmat Allah datang. Orang kedua ni dia malu-malu sebalik orang lain, dia rahmat Allah datang kat dia, malu-malu. Orang ketiga dia terus beredar, orang ni dia tak dapat apa-apa. Dia kata sama je ni semua, tak ada apalah ni, duduk ni pun tak ada apalah. Jadi orang macam ni dia tak dapat apa-apa. Untuk tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sayang kita, dia bawa kita duduk sini cuma kerana dia sayang kita. Kerana dia sayang kita. Jadi Ramadan datang lagi dalam hidup kita, insya-Allah bakal datang lagi dalam masa beberapa hari. Ramadan datanglah hidup kita. Jadi Ramadan demi Ramadan datang. Yang ni Ramadan yang keberapa untuk tuan-puan? Ingat tak Ramadan yang keberapa? Ramadan yang keberapa? Dalam hidup tuan-puan ni Ramadan yang keberapa? Masing-masing tengah fikir, tak apa ingat dah ni. Ramadan yang keberapa? Umur tuan-puan berapa? Ni Ramadan yang keberapa? Jadi kalau ni Ramadan yang keberapa dalam hidup tuan-puan, lebih kurang yang keberapa? Apa tujuan Ramadan datang? Bulan demi bulan Islam ni datang yang baik-baik, supaya kita jadi orang baik, supaya kita jadi orang baik, supaya kita jadi kekasih Allah, supaya kita jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi macam sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab tu tujuan hidup kita. Hidup kita nak berjuang jadi orang baik. Kita kena balik pada Allah, jadi orang baik macam Nabi dan sahabat. Siapa baik macam Nabi dan sahabat, insya-Allah diterima. Siapa tak ada kehidupan atau hati yang macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, tak ada jaminan untuk mereka. Macam dunia kan, siapa ada ber-5A boleh masuk asrama penuh ni, siapa ada 6A begini-begini. Orang yang cuma pasti berjaya. Kita semua tak pasti, termasuk yang cakap ke depan ini langsung tak pasti. Yang pasti ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Untuk tu Ramadan yang datang ni kita berniat untuk jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita kena jadi orang baik. Jadi orang baik ni untuk Allah sayang. Kita bukan jadi baik untuk orang sayang kita. Kita tak jadi baik untuk orang. Kalau kita buat baik untuk orang, kita kecewa. Buat baik untuk orang, orang puji kita seronok. Orang keji kita rasa stres, sakit jiwa. Hidup dengan bergantung pujian orang ni letih, penat. Jalan kat kedai, bawa kereta ni, tiba-tiba orang tak cakap terima kasih, kita merajuk. Orang tak layan kita, kita rasa sakit hati. Orang Islam ni dia buat baik untuk Allah sayang. Kita buat baik untuk Allah sayang. Orang nak sayang tak sayang tu urusan dia dengan Allah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Zar. Jibril alaihissalam kata kat Nabi, "Ya Rasulullah, tu Abu Zar ke?" Nabi SAW tanya kat Jibril, "Wahai Jibril, kamu kenal Abu Zar?" Jawab Jibril, "Bukan aku je kenal Abu Zar, tapi seluruh penghuni langit kenal siapa dia Abu Zar radhiyallahu anhu." Seluruh penghuni langit kenal siapa dia Abu Zar radhiyallahu anhu. Masa Sa'ad bin Ma'as meninggal dunia, Sa'ad bin Ma'as ni orang besar kat Madinah. Bila dia masuk Islam, Mus'ab bin Umair dakwah dia dalam itu sahabat. Dia masuk Islam cepat. Dia kata pada Usaid bin Hudair, dengan melihat muka Mus'ab, tengok muka dia je aku nak masuk Islam. Tengok muka Mus'ab je nak masuk Islam. Sa'ad bin Ma'as masuk Islam dan dikata pada orang ramai, "Kalau kamu tak masuk Islam, tak ikut aku, kamu esok jangan bercakap-cakap dengan aku."
Di seluruh orang Madinah semua dah masuk Islam, pengaruh dia kuat. Satu hari Sa'ad bin Mu'az menguruskan satu urusan Yahudi, dia berdakwah, dia telah dibunuh dan beliau pengsan, sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar Sa'ad bin Mu'az ni meninggal dunia, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, Abu Bakar dan Umar kedua-duanya menangis dan aku dapat bezakan tangisan mereka berdua. Bila Nabi SAW pegang Sa'ad bin Mu'az, ada satu riwayat Nabi SAW dengar ada satu orang lelaki yang telah meninggal dunia dan seluruh arasy Allah Subhanahu wa taala, riwayat Bukhari, bergegar kegembiraan menanti roh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Arasy Allah bergegar kegembiraan menanti roh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Seluruh penghuni langit dah kenal, dah tahu kematian seorang yang soleh di kalangan manusia ni. Rasulullah SAW sini belum tahu. Maka Nabi SAW pergi tengok Sa'ad bin Mu'az. Nabi SAW telah peluk Sa'ad bin Mu'az. Nabi SAW telah nangis. Abu Bakar, Umar semua nangis. Semua orang dalam dunia, orang-orang yang saleh, mati kerana hilang orang pejuang, orang yang banyak hidupkan, berjuang untuk agama. Hidup tak pernah rehat, sibuk buat dakwah siang malam, sibuk bangunkan kebaikan, sibuk bangunkan manusia siang malam. Sekarang Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Tapi Rasulullah SAW nangis, sedih. Kehilangan orang baik ni kita kena sedih. Kehilangan orang baik ni kena rasa apa? Sedih. Kematian ulama kita kena nangis. Itu tanda hati kita hidup. Tapi kalau matinya alim ulama, mati orang yang baik-baik, kita tak rasa apa-apa, itu tandanya hati kita dah mati. Orang baik walaupun tak pernah kenal ulama tu, walaupun duduk jauh-jauh, dia meninggal dunia kita rasa sedih. Sebab kita ni sebuah keluarga. Sebenarnya orang Islam ni sebuah keluarga. Kalau kita jatuhkan mana-mana orang, kita sakitkan mana-mana orang, kita kekurangan satu orang untuk Islamkan dunia ni. Kita jatuhkan satu orang, kita rendahkan dia, kita lemahkan dia, kita buat dia rasa tak mampu dah, rasa down, kita kurang satu tenaga untuk bawa Islam kepada dunia ni. Untuk itu kita sebuah keluarga. Kita nak semua orang berjaya, semua orang bahagia, semua orang ke depan, semua orang hidupkan agama ni, hidupkan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah nangis peluk Sa'ad bin Mu'az. Nabi SAW bersabda, arasy Allah bergegar kegembiraan menanti roh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu.